Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Selamat datang ke rancangan yang digemari ramai, Misteri Jam 12. Terima kasih kerana setiap malam sudi bersama dengan saya dalam rancangan ini. Rancangan Misteri Jam 12 bukan saja berkaitan dengan dunia-dunia ketiga. Malah, perkara-perkara yang dikaitkan dengan dunia-dunia ketiga ini, yang dikatakan perbuatan-perbuatan dan sebagainya. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Kita akan teruskan dengan kisah pengalaman anda. Dan saudara ingatlah, rancangan Misteri Jam 12 memangnya hanya satu hiburan saja. Jangan terikut-ikut dan mudah percaya. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saya akan nantikan panggilan anda. Tapi kisah yang pertama ingin saya ketengahkan ini, mungkin kalau saya bacakan pada anda, mungkin ada katanya susah nak percaya. Tapi benar ataupun tidak, kita harus anggap sebenarnya rancangan Misteri Jam 12 ini sebagai satu hiburan. Janganlah terlampau taksub dan mudah percaya. Kiriman yang saya ingin sempurnakan, ingin saya ketengahkan pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12 adalah kiriman email datangnya daripada seorang pendengar. Anda bayangkan, awal tadi setelah saya menderas dan memahami jalan cerita yang dikirimkan kepada saya, sesuatu yang dikatakan di sini dilakukan, ya, memang sukar untuk kita sebagai manusia biasa melakukannya. Yang ini dikirimkan oleh seorang suami bernama Encik Abdul, bukan nama sebenar, nama samaran yang dia gunakan. Katanya Encik Abdul, Kisi mohon maaf.
Saya tak nak cerita panjang sangat. Tapi ini saya ringkaskan pengalaman kisah yang saya rasa ni memeranjatkan saya. Saya memang tidak percaya dengan kehadiran makhluk-makhluk yang boleh menghantui, merasuk badan orang. Selain daripada orang tu gila, saya tak tahu apa lagi istilah yang saya nak berikan sampailah perkara ini terkena pada isteri saya. Pendengar Misteri Jam 12, kisah ini berlaku apabila Encik Abdul dan isterinya pergi ke salah satu pantai di Singapura. Kemudian Encik Abdul bentang tikar nak duduk bawah pokok, bawah sebatang pohon bersama isterinya. Tiba-tiba isterinya bersuara, "Bang, tak naklah tempat ni, kotorlah bang pokok ni," kata isteri. Sedemikian. Mungkin kita sebagai orang-orang yang sedang mendengar sekarang ini, statement, kata-kata yang diluahkan oleh isteri Encik Abdul, tidak ada apa-apa yang boleh membahayakan dia. Tapi hanya setakat mengatakan perkataan itu saja ataupun ayat itu saja telah pun memberi satu kesan yang dalam dalam hidup isteri dan Encik Abdul sendiri. Bayangkan, Encik Abdul dah bentang tikar ni. "Bang, jangan duduk sini ya bang. Tak sukalah bang, kotorlah pokok ni." Suami angkat pindah ke tempat lain. Kemudian isteri dah beberapa hari itu pening-pening kepala, mabuk dan sebagainya. Bila dengar azan maghrib, dia akan mula melakukan satu perkara. Suami akan buka radio nak dengar azan maghrib. Inilah yang Cik Abdul katakan. Baru dia percaya tentang rasukan ini bila berubat. Pakar tersebut bercakap dengan jin yang duduk dalam badan isteri. Baru dapat tahu ketika isteri saya kata pokok ni kotor, tak nak duduk sini, ada sesuatu dekat kawasan pokok tu yang tak boleh terima. Tapi sukar saya nak percaya. Perkara yang Encik Abdul katakan, dia terperanjat. Isterinya, bila waktu maghrib, suami buka radio, isteri dalam bilik akan buat suara. Hanya dengan senafas sahaja. Suara berikut ini. Bila azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, isteri dalam bilik akan terus membuat suara yang anda dengar awal tadi, senafas untuk berminit-minit lamanya. Memang susah nak percaya, Casey. Tapi itulah, saya ingin nasihatkan kepada semua pendengar Ria 897, khususnya kepada peminat-peminat rancangan Misteri Jam 12. Berhati-hatilah dengan mulut kita. Kadang-kala bila kita tersalah cakap, akan membawa pada yang buruk. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu ada kisah yang pertama, kiriman daripada Encik Abdul berkongsi pengalaman tentang isterinya. Jadi anda bayangkan hanya dengan berkata perkara berikut itu tak ada orang pun di situ, cuma dia kata tak naklah pokok ni kotor lah, tak suka. Dia meluahkan rasa geli, rasa tak suka pada tempat itu. Tak tahulah sejauh mana kebenaran pakar yang menjelaskan. Tapi kemungkinan besar kata-kata yang dilafazkan oleh isteri Encik Abdul telah pun membuat dia mungkin dirasuk, dihantui oleh mungkin saya rasa penunggu pohon di salah satu pantai di Singapura. Kita kembali selepas ini dengan pemanggil kita. Pada yang nak telefon, tolonglah
matikan suara radio dan ke udara supaya anda tidak terganggu. Dan suara tu jangan anda dengar radio ya, nanti terganggu bila nak bercerita. Suara tu biar jelas, kisah biar diringkaskan. Ya, kalau boleh jangan off air lah, nanti ramai yang menunggu ya. Kita kembali selepas ini bertemankan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik, kita bersama dengan pendengar kita di hujung talian. Dipersilakan 66911897. Hello, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo Cik Saleh ya. Cik Saleh, panggilan dari mana Cik Saleh? Tempat bertugas. Jadi pengalaman Cik Saleh tadi Cik Saleh dengar kisah yang pertama dialami oleh Encik Abdul dengan isterinya tentang dia tegur pokok tu macam tu sampai gitu sekali dahsyat gangguan yang dialami Mungkin Cik Saleh ada dengar pantang-pantang larang orang kata jangan tegur ada tak? Ada. Ada kawan saya apa yang berlaku, silakan. Dia anak dia tengah hari tu jalan kat tepi pantai tu kan. Dia nampak pokok kecil rendah ada bunga-bunga kuning. Lepas tu dia pun tegur, dia petik bunga tu. Apa dia bawa pada petik, bapak dia semua tak tahu. Dia pun balik lah. Lepas maghrib tu anak dia tu mengilai dan menangis. Jadi bapak dia jumpa dengan saya lah. Saya dengan bapak dia, kenapa anak awak? Dia cakap tadi siang tengah hari dia buat jalan di pantai, dia petik bunga warna kuning. Saya cakap petik bunga warna kuning kat mana di pantai? Habis malam dia menangis, mengilai, ketawa. Jadi dia panggil saya tadi tukang ubat lah. Saya pun ada juga kawan, tapi kawan saya tu dah arwah lah. Dia pergi, saya bawa anak dia pergi ke rumah dia. Kita dalam pukul 11 malam. Saya bawa anak dia pergi rumah kawan saya. Saya tengok ramai orang berubat rumah dia. Tetapi anak dia tak ada masuk kat rumah tu. Jadi saya panggil tukang ubat tu. Dia pun pergi tengok budak tu lah. Dia cakap anak awak ni kena tegur, ada benda yang dia telah petik di pantai. Saya bapak dia bercakap dia petik benda pokok bunga warna kuning. Dan tengah hari buta dia cakap. Tadi dia dekat luar tu lah, dia ubatkan, dia setemburkan semua, dia kempaskan anak dia lah. Dia mengilai. Kali bila dia bawa masuk, dia tembur lagi, dia ubat lagi, dia melawan. Saya pun dekat dengan bapak dia lah. Anak awak ni kena tegur pasal dia petik bunga kat bunga tu ada penunggu dia. Jadi bapak dia pun kedai dah habis berubat semua. Tukang ubat cakap dengan kawan saya lah. Ni air ni balik, bawa balik rumah, minum, suruh dia mandi. Lepas tu terus tak ada apa-apa lagi. Itu ada beritahu dengan saya, anak dia dah selamat, dia cakap. Dia cakap dengan saya, nasib baik dia jumpa saya. Tak tahu mana dia nak tukang ubat malam-malam buta. Sekian kan, itu je. Terima kasih ya. Kembali, itu dia kisah dari Cik Saleh tentang anak kepada kawannya yang petik bunga sembarangan, kemudian diganggu lah. Baik, 66911897. Berikut ini kisah yang dialami oleh seorang lagi pendengar, dan pengalaman yang diceritakan, kisah yang ingin diketengahkan ini adalah satu peristiwa yang dialami katanya daripada Nur Fadila. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala
wabarakatuh. Ya, nama saya Nur Fadilah. Saya ingin ketengahkan satu peristiwa yang dialami oleh saya sendiri. Saya ni seringkali mimpi benda-benda yang menakutkan. Antaranya dalam mimpi saya, antara perkara yang saya mimpikan adalah saya dikejar oleh sesuatu yang saya tak tahu apa benda tu sebenarnya. Saya cuma lari daripada makhluk itu. Nampak dari jauh susuk tubuh hitam belegam dengan suara yang menakutkan kejar saya dari belakang. Dan bila saya lari, saya akan naik ke tempat yang tinggi sangat-sangat. Kemudian dah tak ada pilihan, saya terperangkap, saya lompat dari tempat yang tinggi. Itulah antara mimpi, dan seringkali saya mimpi perkara yang sama. Ya, hampir dalam 2 minggu 3-4 kali saya akan mengalami mimpi yang disebutkan awal tadi. Jadi kata Nur Fadilah, antara perkara juga kadang-kala saya akan bermimpi seperti ada seorang wanita datang menghulurkan saya sesuatu. Sesuatu tu dalam bungkusan warna hitam, dan saya akan hulur tangan saya nak menerima. Bila benda tu nak dekat sampai di tangan saya lazimnya akan terbangun dari tidur saya. Dan waktu saya terbangun itulah, saya kalau tengok jam sekitar 2 lebih pagi, nak dekat 3 lebih pagi, macam itulah pengalaman yang saya alami yang tak dapat saya lupakan. Jadi berbalik pada kisah Nur Fadilah yang kirimkan kepada saya. Perkara mimpi buruk yang saya alami, mimpi yang sama berkali-kali yang saya alami ini, saya tidak ceritakan pada sesiapa. Tidak pada suami, tidak pada ibu saya, tidak pada ibu mertua, kawan saya. Saya anggap itu sebagai satu mimpi buruk saja. Sampaikan pada suatu malam. Waktu tu saya di dalam rumah seorang diri. Suami saya tidak ada di rumah. Dalam rumah kami tu Casey, cuma saya dan suami sahaja yang tinggal. Kami belum ada cahaya mata lagi. Malam tersebut, suami saya reservis selama lebih kurang seminggu. Seminggu suami saya berada di dalam kem. Saya duduk dalam rumah seorang diri. Mimpi yang sama datang menghantui saya pada malam yang dimaksudkan. Apabila saya terbangun dari tidur, saya perasan luar hujan selebat-lebatnya, Casey. Astagfirullahaladzim. Bila terbangun dari tidur, saya istighfar kerana mimpi yang sama menghantui saya sekali lagi. Bila tengok di luar rumah, hujan selebat-lebatnya, saya teringat akan tingkap dapur, tingkap bilik yang saya tidak tutup. Saya bangun dari katil. Dalam rumah saya, bilik yang gelap, ruang tamu yang gelap, dapur yang gelap, semua gelap. Saya bangun, pergi ke tingkap bilik untuk tarik tingkap bilik, tutup sebab hujan tempias masuk ke dalam rumah. Kemudian saya keluar dari bilik saya, jalan depan ruang tamu, tutup tingkap dekat kawasan ruang tamu yang saya agak buka renggang sedikit. Dan kemudian saya pergi ke dapur untuk tutup tingkap dapur. Kemudian saya ambil kesempatan untuk minum secawan air. Saya berdiri seketika, saya mengenangkan, teringat balik mimpi yang saya alami pada malam itu yang amat menakutkan. Pendengar Ria 897, setelah saya minum air, katanya Fadilah, saya pun jalan nak masuk ke dalam bilik tidur saya. Dalam keadaan rumah saya yang gelap, di luar hujan, guru peti sabung menyabung. Belum sampai dalam bilik, baru berada di luar. Jarak daripada mana saya berdiri dengan pintu bilik saya lebih kurang dalam 5 meter. Lebih kurang dalam 5 meter. Bila saya pandang ke dalam bilik, saya nampak dekat atas katil, Casey,
Saya nampak dekat atas katil, dalam bilik tidur saya yang gelap, macam ada orang baring. Rambut dia tebal dan panjang sangat-sangat. Satu katil saya penuh dengan rambut hitam. Pada saat itu, saya tak tahu nak buat apa. Saya ni tergamam seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhanku, apa yang aku nampak ni? Saya pejam mata, baca bismillah, baca Al-Fatihah. Saya buka mata. Memang sah, benda tu hilang. Saya kuatkan semangat, pergi depan pintu bilik, terus saya buka lampu. Pendengar Ria 897, katanya Fadilah. Saya buka lampu bilik, jalan menuju ke arah katil dan duduk dekat atas katil saya. Saya bangun, pergi ke depan balik, tutup pintu bilik, pusing balik, naik ke atas katil dan baring dengan keadaan bilik yang terang. Di luar masih hujan. Bila saya baring, saya baring di atas katil, katanya Nur Fadilah. Apa ni? Saya terpegang sesuatu tau. Bila saya tarik Casey, tangan saya penuh dengan rambut hitam entah datang dari mana. Rambut siapa ni? Dan baru saya perasan katil saya penuh dengan gumpalan rambut-rambut hitam. Pada malam yang disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bangun. Saya berdiri dan tengok katil saya penuh dengan rambut hitam. Setelah kejadian malam itu, saya beritahu suami, beritahu ibu saya, dan barulah mimpi-mimpi yang saya pernah alami juga saya beritahu mereka. Dan mereka telah pun mendapatkan bantuan seorang ustaz, pakar perubatan Islam. Daripada apa yang saya ceritakan tentang mimpi saya, dia mengatakan yang saya ini kemungkinan tanda-tanda yang saya tunjukkan ini adalah tanda-tanda saya disihir, katanya Nur Fadilah. Saya menjalani beberapa sesi rawatan dan alhamdulillah Casey, dalam masa hanya sebulan setelah 3-4 kali berjumpa seorang pakar perubatan Islam, saya pulih daripada perbuatan sihir. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu adalah kisah yang dialami oleh pendengar kita bernama Nur Fadilah. Tentang mula dengan mimpi mimpi yang menyeramkan, mimpi yang buruk, yang menakutkan, dan rupa-rupanya mimpi itu kata seseorang lah adalah tanda-tanda yang dia terkena gangguan sihir. Tapi seram keadaan malam tersebut. Hujan bila dia terbangun tu, masuk dapur, kemudian dengan cara dia bercerita dalam kiriman email yang dikirimkan pada saya, dari ruang tamu ternampak seperti ada orang baring, sesuatu baring lah, tak cakap perempuan ke lelaki, tapi sesuatu baring, kemudian katilnya penuh dengan rambut hitam. Dahsyat ya.
Apapun jua, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya dalam rancangan MJ12. Baik, pengalaman selanjutnya daripada kisah yang ingin saya ketengahkan. Berkata kalau saya jawab panggilan dahulu di hujung talian, dipersilakan. Hello, selamat pagi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Ni Kesi. Maaf boleh off air tak? Okey, pendengar Misteri Jam 12, kita akan teruskan dengan kisah pengalaman ya. Apa nak buat macam-macam nasihat dia kasih. Okey, kisah selanjutnya yang ingin saya sampaikan dalam rancangan MJ12. Anda bayangkan situasi seorang pendengar yang berkongsi pengalaman ini namanya Nas, kata Nas. Saya daripada tempat tugas beliau, beliau bertugas di salah sebuah kawasan yang agak dalam sedikit lah. Kalau nak balik selalunya, dia akan jalan, dan kalau dia nampak orang sedang berjalan nak keluar, lazimnya dia akan tumpangkan orang tu untuk langsung ke jalan raya utama. Jadi pejabat NAS terletak di satu kawasan yang agak dalam sedikit lah. Ini dekat kawasan Tuas. Jadi bila nampak tu orang jalan, tengok maksian lah. Nanti dia horn lah, ting-ting. Nak tumpang apa? Lift. Gitulah. Dia macam speaking sikit ke, cakap Melayu tak tahulah. Jadi orang kan, okay, jom naik. Dan Nas memandu kenderaan MPV lah, iaitu 7-seater MPV. Dan kadang-kadang satu orang, kadang-kadang dua, paling-paling dua orang lah dia akan tumpang dan hantar. Dia akan pandu, sambil pandu dia berbual-bual sampai dekat depan jalan raya utama, di mana situlah ada perhentian bas, dan yang ditumpang itu akan naik bas dan pulang lah. Jadi kisah ni begini, pengalaman yang diceritakan oleh Nas, kisahnya pendek saja, tapi tujuan saya ceritakan dahulu tentang situasi Nas. Jadi anda dapat bayangkan situasi Nas ni bila dia memandu seorang-seorang, setelah dia balik dari kerja, dia pulang jam berapa okey, dia habis dari kerjanya di kawasan Tuas. Untuk pendengar yang bukan tinggal di Singapura, khususnya pendengar MJ12 yang berada di Malaysia, di Brunei, di Indonesia,
Tuas ni adalah satu kawasan yang terpencil, tempat factory-factory lah, di mana kilang-kilang, kebanyakan kilang-kilang ditempatkan di sana. Jadi kawasan perkilangan ni ada yang 24 jam, ada yang beroperasi hanya pada waktu-waktu tertentu, dan yang pasti di kawasan perkilangan inilah kalau malam selepas jam mungkin 10 malam tu, tempat tu dah sunyi lah, dah sunyi sangat-sangat. Trafik pun dah kurang, keadaan lalu lintas tu dah tenang, berbeza dengan pada waktu-waktu sibuk lah. Jadi bila anda dah fahamkan tentang kawasan Tuas, jadi bila saya ceritakan boleh anda bayangkan. Nas habis kerja 10.30 malam. Selepas dia habis kerja pukul 10 suku, dia masuk dalam locker room, dia tukar baju dan dia terus ke kenderaan. Kemudian dia memandu keluar, nampak 2 orang, 3 orang ni dia akan tumpangkanlah sampai ke perhentian bas di hadapan. Jadi apa yang berlaku? Ini berlaku kepada Nas. Pengalaman yang diceritakan ini. Jadi akan kita kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini. Saya janji anda jangan ke mana-mana. Selepas ini saya akan kembali dengan kisah Nas. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Pendengar Misteri Jam 12, kisah daripada pendengar kita begini bunyinya. 10.30 malam, dia memandu keluar dari kawasan tempat dia bertugas di Tuas. Sedang saya memandu, saya nak pulang ke rumah. Ternampak ada Seseorang ni sedang berjalan. Kemudian saya berhentikan kenderaan. Saya tanya, "Bro, nak tumpang tak?" Dan lelaki tersebut menaiki kenderaan saya. Saya dah beberapa kali tumpangkan lelaki yang disebutkan inilah. Ada kalanya bila saya balik dia tak ada, mungkin bertugas pada shift yang lain. Dia pun naik kenderaan saya dan saya memandu. Kami berbual-bual. Pendengar Misteri Jam 12, apabila saya sampai dekat kawasan jalan raya utama di mana ada perhentian bas, Mamat ni nak turun. Dia salam saya, dia kata, terima kasih tak apalah. Kemudian dia toleh belakang. Casey nak tahu dia cakap apa? "Cik, saya balik dulu Terima kasih, Cik." Saya terdiam dan terus saya toleh belakang. Dan saya tengok dia. Saya toleh belakang. Dia turun, dia tutup pintu. Dia lambai saya, dia tengok belakang, dia angkat tangan dan lambai orang di belakang. Dalam kenderaan saya, Casey, hanya saya seorang yang memandu. Siapa duduk belakang? Pendengar Misteri Jam 12, selepas kejadian malam tu, dia dah cakap sesuatu pada sesuatu dekat belakang. Sepanjang perjalanan saya memandu perlahan, Casey, tak laju. Setiap kali pandu, saya tengok cermin, tengok belakang. Tengok cermin, tengok belakang. Tapi gangguannya hanya setakat di situ saja. Apabila budak yang pernah saya tumpang, bukan tak pernah. Sebelum ni ada beberapa kali juga saya tumpangkan dia keluar. Tapi pada malam tu dia boleh toleh. Dia kata, "Cik, saya balik dulu, terima kasih." Siapa yang dia nampak, Casey? Itulah kisah peristiwa saya. Terima kasih dan selamat tengah malam.
jangan. Misteri Jam 12 akan bersama anda sebentar nanti. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik, terima kasih kepada anda yang sedang bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Anda juga boleh hubungi saya di 669-11897. Saudara, kalau anda dalam situasi seorang suami di mana beliau ni menjaga ibunya dan ibunya telah sampai daripada ibunya dalam keadaan sakit, biasalah ibunya tinggal bersama dengan beliau dan mula-mula okey, kemudian ibu jatuh sakit makin teruk dan adalah sesuatu berlaku, ibunya meninggal dunia dan dalam rumah tu hanya dia, ibunya waktu itu, dia, ibunya, isterinya dan juga seorang anak lelaki lah yang berusia pada itu ketika itu 6 tahun. Jadi bila nenek iaitu ibunya meninggal dunia, anaknya berusia 6 tahun dan rumah tu dah kirakan kembali macam biasalah sebelum saat-saat beberapa hari sebelum dalam kiriman email ni ibu kepada pendengar kita ni meninggal dunia, macam-macam berlaku dan inilah lanjutan pengalaman yang dialami oleh pendengar kita. Namanya Hilmi, bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan dalam kisah ini. Anda bayangkan tempat yang dialami, anda bayangkan anda dalam posisi ataupun dalam situasi Hilmi yang kirimkan email kepada saya yang berbunyi begini. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar Ria 897, ini kata Hilmi. Malam-malam hari, ketika saya tengah tidur dengan isteri, nanti saya akan dengar mak saya panggil saya. Waktu tu mak saya masih ada lagi lah, tapi dalam keadaan sakit terbaring atas katil. Kadang-kadang saya sedang duduk tonton TV, dia akan panggil. Kadang-kadang saya akan berada di dapur, dia akan panggil. Dia jarang panggil anak ataupun panggil isteri saya. Nanti misal katanya, saya tengah duduklah konon-konon menonton TV. Nanti tahu-tahu dengar suara mak saya memanggil saya. Hilmi. Hilmi.
Katanya Hilmi, mak saya ada masalah tonsil di mana tekaknya tu telah pun menjalani pembedahan. Jadi suara yang dipanggil nadanya agak rendah. Kadang-kala walaupun dah biasa dengar, tapi pertama kali kalau selalu dia panggil saya, mesti saya terkejut. Hilmi. Saya akan bangun, masuk dalam bilik dan saya tanyalah. Nanti kata nak air. Dia kata bukakan kipas, tutupkan kipas, buka lampu, tutup lampu, betulkan dia nak baring. Setelah arwah meninggal dunia, saya kena ganggu. Waktu tu hari yang kedua setelah dikebumikan mayat arwah mak saya. Tengah tidur atas katil, saya dengar Casey. Malam-malam hari, saya seorang diri tengah tidur dengan isteri ni. Anak saya bersama dengan kami, tapi tidur di tengah-tengah. Saya berada di sebelah kiri katil, isteri di sebelah kanan, anak yang berusia 6 tahun berada di tengah-tengah antara kami berdua. Saya terbangun kerana terdengar, Hilmi. Jadi bila saya buka mata, Astaghfirullahaladzim, mak aku dah meninggal. Macam mana suara dia boleh main-main lagi ni? Mungkin kerana dah biasa dengar mak saya memanggil saya. Sebab tu tengyang-nyang sampai masuk dalam tidur, Casey. Pendengar Misteri Jam 12, dalam keadaan sedar, Hilmi ni yang sedang baring terus duduk. Tengah picit-picit kepala sambil istighfar. Dia dengar lagi, Hilmi. Jadi bila Hilmi, kata Hilmi dalam kiriman email kepada saya, Casey, bila saya jenguk daripada bilik saya boleh nampak bilik mak saya dengan bilik anak saya. Jadi saya duduk, pintu bilik saya tak tutup. Saya pun menjenguklah dekat bilik arwah mak yang telah pun dikebumikan 2 hari yang lalu. Dalam masa yang sama, mak saya, Casey, arwah mak saya duduk dalam bilik menjenguk balik ke arah saya yang sedang menjenguk dia. Astaghfirullahalazim. Pendengar Misteri Jam 12, bila saya terperanjat, isteri dengan anak pun terbangun. Isteri tanya, "Bang, kenapa bang?" Saya istighfar. Anak pun terbangun, anak turut menangis. Saya terus dapatkan bantuan seseorang dan kami terus mengadakan majlis tahlil. Sambil itu, sema rumah. Setelah sekian lama duduk dalam rumah tu, sema lagi untuk bersihkan apa yang tertinggal. Mak saya ni bukanlah bomo. Mak saya ni pun bukanlah desaka. Tapi malam tu malam yang paling menakutkan saya, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, awal tadi kisah yang saya ceritakan dari Hilmi, satu pengalaman yang seram. Apabila beliau ni seringkali dengar ibunya akan panggil, maknya akan panggil, Hilmi. Tapi suaranya katanya dengan nada suara yang rendah sebab ibunya ada penyakit ditekak lah, baru menjalani pembedahan. Kemudian dia Hilmi. Saya tak tahulah bunyi macam mana. Tapi dalam selepas 2 hari, arwah ibu mak Hilmi dikebumikan, masih lagi kedengaran suara tu memanggil-manggil. Dia ingatkan mungkin dah terbiasa mendengar panggilan mak ketika masih dalam keadaan sakit di rumah. Dia terbangun dan yang paling menyeramkan dalam kisah ini katanya, Casey, dalam masa yang sama daripada bilik saya boleh nampak bilik arwah mak saya. Bila saya menjenguk, dalam masa yang sama ada sesuatu yang menyerupai mak saya menjenguk saya yang sedang menjenguk dia. Terus Hilmi ialah terpekik mungkin ketakutan. Isteri dengan anak yang tidur sekatil tu terus terbangun sampaikan anak menangis.
Bayangkan. Baik, kita ke hujung talian. Kalau ada kisah misteri, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa bercakap ni? Lagi, boleh off tak? Sebentar ya. Baik, pendengar Misteri Jam 12. Terima kasih kepada anda kerana bersabar menjadi pendengar yang memahami keadaan. Walau apapun MJ12 pasti hanya satu hiburan. Kadang-kadang bukan saya tak nanti anda akan tanya, Kisi kenapa? Bukan saya ni
susahlah. Lainlah kalau anda duduk di tempat saya ni sebabnya kalau nak cakap kalau nak bila orang berkongsi dengan pengalaman melibatkan satu peribadi hanya untuk meluahkan beban dekat badan ni. Dia kongsi bersama ni hanya untuk bercerita, dapat kurangkan 1% pun. Jadi sebab itulah. Jadi dengan anda sabar, saya pun dengar, sama-sama kita dapat pahala macam tu. Jadi harap macam itulah Walaupun MJ12 hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kiriman daripada Kak Kamariah, katanya Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini kakak nak kongsi satu pengalaman. Yang ini kakak tak pastilah adakah Kisi ataupun pendengar Misteri Jam 12 nak percaya. Kisah ini berlaku sewaktu kakak belum berumah tangga, masih lagi anak dara Kisi. Dan ini berlaku di rumah kakak di kawasan Bedok North. Dah lama dahulu Kisi. Dah lama dahulu. Sekarang ni kakak dah ada 2 orang cucu. Tapi ketika sebelum kakak berumah tangga, sewaktu kakak ni masih anak dara ni, sebenarnya kakak dah jumpa dengan pakar atas masalah. Kakak katakan di sini masalah sebab ini adalah satu beban untuk kakak. Kakak ni boleh nampak apa yang kita orang-orang biasa tak nampak. Daripada usia kakak 10 tahun sampailah kakak sebelum berumah tangga, kakak boleh nampak dengan begitu mudah. Jadi, ingin kakak ceritakan sesuatu. Dekat blok kakak, di Bedok North Blok, tak boleh sebut lah waktu itu, ada seorang makcik ni yang ramai budak-budak takut. Kalau main dekat bawah blok, makcik ni jalan, semua akan lintang pukang lari. Sebabnya, satu, wajah makcik ni memang menyeramkan. Rambutnya beruban, panjang sangat-sangat, jalan terbongkok-bongkok dengan baju kurungnya yang tak terurus. Dia akan jalan, nanti dia akan mengumil. Dia akan cakap sorang-sorang seperti dia sedang bercakap dengan seseorang. Jadi kakak ni sejak kecil sampai umur belasan tahun duduk dekat blok yang sama, makcik ni kakak kenal. Pada mulanya sebelum tu umur kakak 8 tahun, 9 tahun, tak nampak apa-apa tapi takut dengan makcik tu, takut. Nampak makcik ni jalan kat kolong blok tengah main-main waktu 6.30 petang, mungkin waktu 5 petang, semua lari, semua takut. Budak-budak dulu Kisi suka main dekat bawah blok. Apa yang kakak nak ceritakan? Perkara berubah. Kakak tinggal di Bedok North waktu tu. Rumah yang kakak tinggal ni rumah L, rumah sewa di kawasan Bedok North. Makcik yang kakak katakan yang seram ni tinggal sama tingkat dengan kakak. Sama tingkat dengan kakak. Dan kadang-kala bila nak keluar, nanti ternampak dia keluar dari rumah, rumahnya bahagian ujung, menuju ke arah tangga, kakak akan tunggu. Kakak akan tunggu sampai kadang-kala 15 minit. Pastikan dia dah turun, barulah kakak turun ke bawah. Pendengar Misteri Jam 12, bila kakak, katanya Kak Kamariah, sambut usia 10 tahun, sesuatu yang menakutkan berlaku sebenarnya. Pendengar Misteri Jam 12, waktu itu sekitar jam 8 malam. Kakak ingat lagi, hari itu adalah hari Jumaat. Esok tidak sekolah. Jadi dah nak turun bawah, minta izin dengan mak. Mak kata boleh turun bawah sekejap aja, setengah jam naik atas. Dah semangat Kisi nak jumpa members dekat bawah, main di kolong blok rumah di Bedok North. Nak keluar rumah tengah jalan Kisi, kakak terperasan tau. Makcik yang kakak kata takut, budak-budak semua takut, baru turun tangga. Dan bila kakak nampak, terkejut. Sebabnya dekat bahu makcik tu duduk seorang perempuan dan sedang pegang kepala makcik tu sambil makcik tu beleti. Hai, kau ni sibuk lah. Aku nak turun lah. Turun lah, aku penat dah dukung kau.
Rakan pendengar Misteri Jam 12, pada usia 8-9 tahun, itulah antara dialog yang sering dilafazkan macam dia tengah berbual dengan seseorang. Selepas usia kakak 10 tahun, kakak katakan 10 tahun sampai sebelum berumah tangga, kakak boleh nampak Casey. Itu pertama kali kakak nampak. Dekat bahu makcik tu rupa-rupanya ada benda duduk. Casey, selepas kejadian itu, macam-macam kakak nampak dan cuba berubat, tapi susah Casey. Sampaikan kakak tawakal. Dan Alhamdulillah setelah kakak berumah tangga, pada usia yang agak muda, segala penampakan terus hilang begitu saja. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Ya, tadi kisah Kak Kamaria betul dulu zaman-zaman mungkin 70-an, mungkin 80-an, 90-an suka main di kolong blok. Sekarang ni lain sikit lah. Jarang kita nampak budak-budak main. Ada, bukan tak ada cuma jarang lah ya. Mungkin lebih pada duduk rumah, internet, Facebook, YouTube. Tapi dulu antara waktu-waktu paling seronok. Jadi bila makcik ni saya pasti ada waktu-waktu anda kecil, anda akan ada lah mungkin takut dengan makcik tu, takut dengan pakcik ni. Jadi sekumpulan anak-anak ni termasuklah Kak Kamaria pada waktu itu takut dengan seorang makcik. Nenek ni lah, dengan nenek ni jalan bungkuk dengan rambut beruban merebangkan. Dan kemudian pada usia 10 tahun tu dikatakan boleh nampak dan terperanjat lah bila ternampak di bahu tu ada sesuatu duduk rupanya. Sebab tu dia selalu beletik, kau tepi lah, aku berat tau nak angkat kau. Rupa-rupanya adalah benda yang tumpang. Baik, pendengar Misteri Jam 12, saya akan kembali dengan kisah pendek yang akan saya ketengahkan sebentar nanti. Ini tentang 1 jam yang dipanggil Grandfather Clock yang dibeli oleh seorang pendengar. Akan saya kembali selepas ini, anda jangan ke mana-mana. Terima kasih saudara kerana sudi dan masih lagi setia bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Berikut ini kisah yang ingin saya bacakan, lakonan kisah pendek yang dikirimkan oleh seorang pendengar namanya Kak Azzi, tentang sesuatu yang beliau beli bersama dengan suami. Tapi ingatlah, peringatan pada semua, kita harus anggap rancangan Misteri Jam 12 ini sebagai satu hiburan dan tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau sudah bersedia, kita teruskan lakonan kisah pendek Misteri Jam 12. Bertemankan saya, Casey, di Ria 897 FM. MJ12. Pendengar Ria 897, sekarang tiba masanya untuk anda ikuti kisah pendek Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang bakal diketengahkan, anggaplah semua sebagai satu hiburan saja. Ingat, semua hanya sebagai satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenaran kisah yang akan dikongsi sama. Misteri Jam 12 sememangnya hanya satu hiburan. Selamat pagi para pendengar Ria 897. Kita berjumpa sekali lagi dalam segmen yang saya beri nama Lakonan Kisah Pendek Misteri Jam 12, di mana kiriman-kiriman email yang saya pilih akan saya jadikan satu kisah dengan lakonan-lakonan pendek yang saya muatkan dalam segmen ini. Pendengar Misteri Jam 12, kiriman yang saya pilih kali ini adalah kiriman daripada Kak Azila dan juga suaminya, Abang Muhammad.
dalam kiriman email yang dikirimkan oleh isteri, iaitu Kak Azila, tentang sesuatu yang telah pun mereka beli apabila mereka berada di Indonesia. Pendengar Misteri Jam 12, benar ataupun tidak, rancangan ini 100% hanya satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan terikut-ikut dan jangan mudah percaya. Begini kisahnya. Assalamualaikum Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Kak Azila. Casey boleh panggil saya Kak Azi, sudah memadai. Ini kisah yang kakak nak ceritakan. Kakak dengan suami suka bercuti. Dan antara tempat yang kami suka pergi iaitu di kawasan Indonesia. Suami dengan kakak memang suka dan gemar dengan produk-produk barangan-barangan antik. Tak kiralah daripada perabot antik, daripada perhiasan rumah yang antik yang dibuat daripada kayu jati. Pengalaman yang kakak nak ceritakan ini berkenaan dengan salah satu barang antik yang kakak dengan suami beli. Dan ini berlaku agak beberapa tahun lama dahulu. Dalam rumah kakak, perabot-perabot barangan perhiasan rumah termasuklah bingkai gambar, kebanyakan semua dibuat dari kayu jati dan merupakan dalam kategori barangan-barangan yang antik. Ada yang dibeli di Singapura, ada juga yang diimport. Ada juga bila kami bercuti, kami beli di sana dan hantar pulang ke Singapura. Jadi berkenaan dengan satu jam. Jam yang dikenali sebagai grandfather clock. Dikatakan oleh pemilik yang menjual jam tersebut, jam ini mempunyai satu sejarah yang agak lama. Grandfather clock yang kakak dengan suami beli di Indonesia ini, kata penjualnya, telah pun dicipta sekitar tahun 1950-an. Jadi bayangkan, jam yang wujud begitu lama, pasti akan kakak dan suami membelinya. Kami dengan tidak berfikir panjang, terus membeli jam tersebut kerana ia masih baik dan boleh berfungsi. Pendengar Misteri Jam 12, inilah yang kakak nak ceritakan sebenarnya tentang grandfather clock yang kakak dengan suami beli. Mula-mula bila jam itu berbunyi pada tepat jam 12:30 malam, tidak ada perasaan takut ataupun apa-apa yang dikaitkan dalam rumah kakak. Tapi setelah beberapa minggu kemudian, mula berlaku sesuatu. Setiap kali grandfather clock yang kakak beli di Indonesia ini, tepat pukul 12:30 malam, setiap kali itulah kakak dengan suami baru perasan akan datang gangguan dalam rumah kami. Tapi pada mulanya kami tak tahu gangguan itu ada kaitan dengan jam yang kami beli. Ada apa yang... Bang, abang dengar tak? Dekat ruang tamu rumah kita macam ada suara orang menyanyi, bang. Hai, awak ni. Pukul berapa sekarang? Sekarang pukul 12:30 malam, bang. Ya Allah, awak dah lupa ke? Jam yang kita beli dekat Indonesia tu, pukul 12:30 malam kan dia ada bunyi. Dah lah tidur. Tapi bang, saya betul-betul dengar, bang, macam ada orang menyanyi. Bunyinya selari dengan bunyi jam. Dah lah, tak ada apa-apa lah. Itu bunyi jam lah.
pukul 12 ni tidurlah. Itu antara gangguan sebenarnya yang berlaku. Pada mulanya gangguan itu berlaku kecil-kecilan, katanya Kak Aziz. Malah setiap malam bila terdengar jam itu berbunyi, akan terdengar suara seperti mendayu-dayu, menyanyi mengikut alunan suara jam tersebut. Bayangkan Casey, siapa yang tak takut? Tapi setiap kali kejutkan suami ni macam ibarat tak ambil kisah ataupun mungkin suami saya tak dengar. Begitulah. Untuk beberapa minggu, bunyian tersebut terus bermain setiap hari jam 12 tengah malam. Pendengar misteri jam 12, katanya Kak Aziz, bunyi itu berterusan. Setiap malam bila dia terbangun tepat jam 12 tengah malam, dia akan dengar bunyi jam dan bunyi alunan suara yang menakutkan dalam rumah. Sampaikan pada suatu malam, katanya Kak Aziz, dia bangun dan cuba nak periksa apa sebenarnya yang ada di ruang tamu rumahnya. Jam ni takkanlah bunyi macam suara orang menyanyi. Ya Allah, bang. Abang. Bang. Abang. Awak ni pasal jam lagi kan? Sudahlah, awak tak percaya, awak pergi tengoklah. Saya nak tidurlah, saya kerja pagi ni. Hai, abang ni. Saya takut abang. Pendengar misteri jam 12, katanya Kak Aziz, dia bangun dari katil, berjalan menuju ke depan pintu biliknya, dan dengan perlahan dia membuka pintu bilik, membaca bismillah berkali-kali untuk lihat apa sebenarnya yang ada di luar biliknya. Kisah pendek misteri jam 12 akan bersambung esok. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saudara, jangan lupa untuk ikuti rancangan sambungan kisah daripada pendengar kita bernama Aziz. Dan bagaimana, apakah sebenarnya yang menghantui kehadiran makhluk dalam rumah yang menghantui Aziz, Kak Aziz dan suaminya Cik Muhammad. Akan anda ketahui esok sambungan bahagian kedua kisah misteri Grandfather Clock yang beliau beli di Indonesia. Mungkin jam tersebut ada sejarah hitam. Saya jumpa anda esok malam dan terus bersama kami Ria 897 dalam Ria Insomnia. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.